Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternakan untuk mereka, iaitu sebahagian daripada apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, ataupun yang telah kami ciptakan dengan tangan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan mereka memperolehi padanya manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Sidang hadirin mukminin, malam ni tema kita ataupun tajuk kita ialah berkenaan dengan anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita berfikir tentang binatang ternakan yang Allah taala rezekikan, kurniakan kepada kita. Allah taala ciptakan binatang ternakan, dan daripada ciptaan itu zahirnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Binatang ternakan itu kita memilikinya dan kita menguasainya. Antaranya ialah dengan cara kita jadikan binatang itu sebagai kenderaan, kita naik di atasnya, ataupun kita menjadikan binatang ternakan itu sebagai sebahagian daripada makanan kita, ataupun ada manfaat-manfaat faedah yang lain, ataupun kita manfaatkan air susu dan juga perkara-perkara lain daripada binatang itu. Berkata Qatadah, dia kata bahawa ayat itu membawa maksud. Contohnya ayat fahum laha malikun, lalu mereka menguasainya, iaitu Allah menjadikan manusia ini dapat menakluki binatang ternakan itu, sehingga menyebabkan binatang itu jinak bagi mereka dan tidak liar. Bahkan kata Qatadah, seandainya anak kecil datang mendekati binatang ternakan itu, contohnya unta, tentulah anak kecil itu dapat membuatkan unta itu menundukkan tubuhnya. Sebesar-besar unta, anak kecil pergi dekat dengan dia, dia boleh tundukkan badan dia. Itu contoh yang Qatadah sebut dalam tafsir ini, bagaimana Allah Ta'ala menundukkan binatang itu untuk kita ambil manfaat daripadanya. Dan kata Qatadah lagi bahawa anak kecil itu dapat mendirikan, dapat menjadikan unta itu bangun. Unta dengan budak kecil, unta tu boleh ikut arahan budak kecil, dia kata. Ataupun menjadikan unta itu baring. Budak tu boleh bagi arahan kepada binatang ternakan. Kalau unta tu dia boleh ikut arahan budak kecil. Dan unta itu jadi sangat jinak dan mengikuti apa sahaja arahan yang diberikan oleh anak kecil itu. Malah dia kata Qatadah lagi, seandainya sekumpulan ternakan unta yang terdiri daripada banyak ekor, 100 ekor unta atau lebih daripada 100 ekor unta, semua unta-unta tadi yang besar saiz dia, yang bilangan dia banyak, nescaya akan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh anak kecil itu. Siapa kata ni tuan-tuan? Qatadah kata, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Hari ni tuan-tuan, ni cerita dulu, cerita
lebih 1000 tahun yang lalu. Apa yang disebutkan oleh Qatadah? Apa relevannya dengan kita hari ini? Apa kaitan antara anak kecil dengan unta? Unta yang saiznya jauh lebih besar daripada budak kecil tu, yang bilangan dia 100 lebih ekor unta, semua tu akan ikut arahan anak kecil. Hari ini kalau tuan-tuan lihat dari segi perubatan moden, banyak manfaat yang boleh kita perolehi daripada haiwan peliharaan, yang mana ianya memberi manfaat kepada anak-anak kita. Tuan-tuan sekalian, apa kebaikan yang anak kita akan dapat? Tuan-tuan pelihara lembu, tuan-tuan pelihara kambing, tuan-tuan pelihara binatang, selain daripada binatang hak kita sebut tadi, pelihara kucing, pelihara tikus dan sebagainya. Apa yang anak kita dapat daripada memelihara binatang-binatang seperti ini? Saya nak petik kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh buat perbandingan dengan apa yang kita sebut sebagaimana yang dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Kathir yang kita baca tadi daripada tafsir Al-Azim. Ini zaman moden. Saya tengok artikel yang ditulis oleh Dr. Joseph Tan. Ini orang bukan Islam. Dia kata apa? Dia kata daripada binatang yang dipelihara, yang dijaga oleh anak kita tadi, apa yang anak kita akan dapat? Dia kata yang pertamanya ialah apabila anak kita dia berinteraksi dan dia memelihara binatang, nombor satu, itu akan mengajar anak kita berdisiplin. Disiplin. Tuan-tuan tengok anak kita tak ada disiplin. Macam mana cara nak ajar anak kita? Kita nak popek-popek yang belakang orang perempuan, isteri. Kan? Orang perempuan kita duduk bising. Dengan laki-laki pun pening kepala, duduk dengar tiap-tiap pagi. Kain dia buang kat mana, dia tak basuh, dia tak jemur, dia tidak iron, kerja rumah tak buat. Anak kita tahulah macam-macam perangai. Macam mana cara nak didik anak kita supaya berdisiplin? Hari ni tuan-tuan, hari ni perubatan moden menunjukkan kepada kita antara cara, kaedah yang kita boleh gunakan daripada kita duduk bising setiap pagi, setiap petang, anak kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekarang ni tuan-tuan, dia ada satu terapi, iaitu dengan memelihara binatang. Dan anak kita ambil tanggungjawab untuk jaga binatang peliharaan dia. Maka antara benda yang akan diperolehi, manfaat, faedah yang akan diperolehi oleh anak ini proven, evidence based medicine, iaitu anak ni tuan-tuan, nombor satu, dia akan belajar tentang disiplin. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ambil satu binatang, bagi kat dia, suruh dia jaga hak mana hak dia suka, bagi dia jaga, dia pelihara, dia besarkan binatang itu. Tuan-tuan tengok bagaimana budak ni dia akan belajar tentang disiplin. Itu nombor satu. Macam mana dia boleh belajar tentang disiplin? Kanak-kanak ni tuan-tuan, dia akan belajar tentang disiplin. Sebab apa? Sebab bila dia jaga haiwan kesayangan dia, maka ada beberapa benda yang berlaku dalam aktiviti harian dia, sehingga menyebabkan sama ada kita sedar ataupun tidak, anak kita belajar tentang disiplin. Dan dia akan dapat mendisiplinkan diri dia kerana dia sayang kepada binatang tu. Ini yang kata manfaat yang ada pada binatang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak kawan-kawan duk cerita masalah tak tahu dah macam mana nak jaga anak ni. Kakak buat naya kat adik, adik buat naya kat kakak, bergaduh je anak ni. Hak ni tarik rambut, hak ni kacau, hak ni, sampai mak ayah pening kepala. Macam mana nak besarkan anak? Tapi banyak sekarang, ramai sekarang ni pakar-pakar pendidikan berkenaan dengan kanak-kanak ni tuan-tuan,
dia cadangkan kepada kita, ambil satu binatang yang mungkin anak kita suka, bagi kat dia, dia jaga dalam rumah dan kita tengok perkembangan anak tu. Ni yang kata ciptaan Allah, kuasa Allah Azza wa Jal, bagaimana Allah melalui binatang tu, tuan-tuan sekalian, anak kita akan belajar sesuatu. Dia akan belajar apa? Dia akan belajar cara besarkan haiwan kesayangan dia, macam mana nak jaga haiwan itu dengan cara betul, bila nak bagi makan binatang kesayangan dia, binatang apa yang berkhasiat untuk binatang hak dia pelihara tu, makanan apa yang akan menyebabkan binatang dia sakit, semua tu dia akan belajar, tuan-tuan. Daripada apa yang dia belajar tentang haiwan itulah dia akan dapat berfikir untuk diri dia. Macam mana binatang dia tadi ditetapkan waktu tidurnya, bagaimana binatang kesayangan dia ada kutu, macam mana nak hilangkan kutu pada bulu binatang kesayangan dia, macam mana nak mandikan binatang kesayangan dia. Maka ini semua, proses penjagaan binatang ini semua akan membantu anak-anak kita mempelajari tentang peraturan-peraturan dalam membesarkan binatang tersebut. Tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan ada masalah anak-anak, degil dan sebagainya, maka cuba terapi seperti ini. Ambil satu ekor binatang, pelihara dalam rumah. Tuan-tuan tak payah tanya saya lah binatang apa, tengoklah apa yang mungkin anak kita suka. Ikan ke, pelihara dalam akuarium. Ada setengah orang rumah dia besar, dia ada kolam bawah tangga, boleh buat kolam bawah tangga, buat kolam, pelihara ikan. Ikan apa? Tuan-tuan bincanglah dengan kedai, apa yang sesuai yang kedai ikan boleh cadangkan. Jangan tanya saya, anjing boleh dah Ustaz? Anjing janganlah, hak tu kita tahu dah tak boleh, kan? Benda yang sesuai untuk anak kita dengan keadaan rumah kita. Jangan tuan-tuan ambil kambing, pelihara kambing, rumah teres pelihara kambing. Tak boleh. Rumah teres mana ada compound, tak ada kawasan. Kena ambil kira lah rumah kita, rumah apa, rumah teres ke, rumah flat. Rumah flat tuan-tuan pelihara kambing, naya. Duduk tingkat 10 pelihara kambing. Berat. Tak boleh, kan? Kena tengok lah. Kalau rumah kampung, bolehlah lembu 4-5 ekor. Ambil anak lembu, bagi anak kita jaga. Ambil lembu apa semua, kerbau ke, bagi anak kita jaga. Tengok macam mana lembu itu, kerbau membesar dan sebagainya. Itu cara dia. Yang kedua, apa manfaat yang anak kita akan dapat, tuan-tuan? Yang kedua, dia akan belajar apa itu responsibility. Yang kata tanggungjawab. Tadi disiplin. Yang kedua, anak kita akan belajar yang kata tanggungjawab. Tuan-tuan tahu tanggungjawab tu apa dia? Tanggungjawab. Kalau binatang tu sakit, hang jawablah. Nak jawab macam mana? Itu yang kata tanggungjawab. Mana boleh berlepas tangan? Tak boleh. Apa-apa berlaku kepada binatang tu, hang kena bertanggungjawab. Apa nak jawab kalau jadi apa-apa kepada binatang itu? Maka itu akan menjadikan anak kita menjadi seorang anak yang bertanggungjawab. Dia tahu yang kata tanggungjawab tu apa. Kita, tuan-tuan, puaslah dulu ajar anak kita. Mana boleh duk tinggal kerja lagu ni, homework tak buat, apa pinggan mangkuk tak basuh. Kita nak didik dia tak mau dengar. Apa yang umi dia pesan kat dia, apa yang ayah dia bagi nasihat, dia tak mau dengar. Tapi bila dia jaga binatang, tuan-tuan, sama ada langsung atau tidak langsung, dia akan disemai dan disuburkan dengan tanggungjawab. Itu yang kata terapi melalui binatang pemeliharaan. Baik. Sebab apa? Sebab binatang yang dipelihara ini, dia memerlukan kepada perhatian dan penjagaan. Siapa yang jaga dia kena bagi attention kepada binatang itu. Dan ini menyebabkan timbul rasa tanggungjawab kepada anak kita dalam peringkat awal pembesaran dia.
Budak tu mungkin baru nak masuk darjah 1. Kita bagi binatang kat dia, dia jaga. Dia akan belajar yang kata tanggungjawab itu apa. Sebab apa? Contoh, dia akan belajar waktu yang sesuai. Kan? Nak bagi makan bila? Dia belajar cara nak bagi makan kat binatang tu. Pagi ke, tengah hari ke, berapa kali bagi makan. Tuan-tuan tahu, sama ada secara langsung ataupun tidak, dia akan belajar. Itulah diri dia. Kalau dia tak jaga makan, makan pagi sampai tengah hari tak makan, dia akan sakit perut. Sebagaimana itu berlaku kepada binatang, itu juga akan berlaku kepada dia. Semua itu dia akan belajar. Baik. Macam mana nak bagi masa kepada binatang tu main? Tak boleh main sepanjang masa. Maka dia akan belajar bahawa dia pun tak boleh main sepanjang masa. Ada masa makan, ada masa main, ada masa belajar, ada masa rehat, ada masa tidur. Dia akan belajar, tuan-tuan. Dan menguruskan kelengkapan-kelengkapan binatang yang lain. Macam mana dia belajar makanan apa yang sesuai, yang sihat, yang berkhasiat kepada binatang kesayangan dia, dia akan reti. Diri dia pun macam tu. Kalau selalu pagi-pagi duk makan hot dog ya, burger je, dia takkan sihat. Dia tahu. Hari-hari duk makan fries je, dia takkan sihat. Ni pantang nampak restoran makanan segera, ayah, singgah. Dia tahu. Sebagaimana binatang tu tidak sihat, itulah juga yang akan berlaku kepada diri dia. Ini, tuan-tuan, benda yang dapat dipelajari oleh anak-anak kita. Kemudian ini akan meningkatkan keyakinan diri, self confident. Keyakinan diri anak tadi. Dia dah yakin nak bagi makanan macam mana, dia tahu tentang kebolehan dia untuk bagi minuman, dan dia akan tengok pencapaian dia. Kalau dulu dia mungkin tak pandai nak bagi makan kepada binatang peliharaan dia, sekarang dia dah pandai, maka dia akan rasa yakin kepada diri dia. Bila kita bagi binatang itu kepada dia untuk dia jaga, sebenarnya kita telah mengajar anak kita macam mana nak yakin dengan kebolehan diri sendiri. Tuan-tuan tengok anak-anak kita kalau tidak ada self confident, tidak ada keyakinan diri, masuk kelas duduk belakang. Cikgu tanya soalan, semua nak angkat tangan tak berani. Pasal apa? Takut salah. Duduk dalam majlis, cari kursi belakang. Ini contoh orang yang tidak ada keyakinan diri. Orang yang ada keyakinan diri, kalau ada kursi kat depan itulah yang dia duduk. Tuan-tuan tengok, sebab tu orang kita ada isu apa-apa, semua bakal senyap. Pasal apa? Semua tidak ada keyakinan diri. Tak berani nak duduk di depan untuk berdebat, berhujah dengan musuh-musuh agama. Tak berani. Bila ada isu apa-apa, orang bercakap, kita yang terakhir sekali mengulas tentang perkara itu. Pasal apa? Kerana kita tidak ada keyakinan diri. Maka kita kena didik anak kita daripada kecil jadi orang yang berani, yakin kepada pendapat dia, yakin dengan ilmu dia, dan yakin dengan kebolehan dia. Ini yang kita kena buat. Maka dia akan dapat benda ni, tuan-tuan, bila dia jaga binatang kesayangan dia. Dia akan dapat. Bukan saya kata ni, tuan-tuan, doktor pakar kata. Doktor pakar yang kata. Baik. Kemudian bila dia jaga binatang kesayangan dia ni, ini akan merangsang kemahiran motor. Bukan motosikal. Eja sama, M-O-T-O-R, motor juga, tapi bukan motosikal. Apa dia kemahiran motor? Yakni anak kita yang tadi, tuan-tuan, bila dia ada binatang hak dia jaga, dia jadi budak yang aktif dan cergas. Bukan duduk dalam bilik main game, main handphone. Kita biasalah, kita sayang anak kita semua, setiap orang ada handphone. Tak apa, bukan salah. Tapi ada masa main handphone, ada masa kena keluar daripada bilik. Jangan duduk dalam bilik sepanjang masa. Dia kena keluar. Dia tak boleh duduk sepanjang masa dalam bilik. Maka bila dia ada binatang kesayangan dia, dia akan bawa binatang ni keluar main atas padang, keluar bersia-sia dan sebagainya. Saya tengok budak-budak zaman lah, tuan-tuan, rugi banyak nak banding dengan kita dulu. Betul tak? Saya tak tahulah, tuan-tuan, motor tuan-tuan dengan motor saya macam mana. Saya rasa motor saya boleh tahan juga, tuan-tuan. Makan buah jambu bukan beli kat kedai, makan atas pokok. Atas pokok.
sambil menikmati pemandangan sekeliling. Tak ada, tak main makan kat kedai makan buah ni, tak ada. Nak makan buah rambutan atas pokok juga. Itu yang kata motor tu tuan-tuan. Panjat, skill memanjat tu ada. Ni baru ni balik kampung, tengok buah duku Terengganu, punya lebat tuan-tuan. Pergilah belakang rumah. Tapi motor dah kurang dah. Guna galah, tak tahulah pegang tai ulat ke apa-apa, habis bengkak muka saya tuan-tuan. Pergi kuliah, jemaah tanya, apa ustaz? Baru bangun tidur ke? Bangun tidur apa? Tai ulat mana kena kat muka aku ni? Kan bulat muka. Nak kata apa? Nasib baik ada petua orang kampung. Bagus petua orang kampung ni, minum air kelapa. Kan? Minum air kelapa dia surut memang cepat sungguh. Alhamdulillah, biiznillah. Dengan izin Allah. Itu kata kemahiran motor. Kan kita aktif. Lubang mana, parit mana, semua kita selongkar semua. Ular pun tak ada, lari lintang pukang ular tuan-tuan. Ular takut kat kita. Lah, pergi balik tempat kita main, tak berani dah nak masuk. Kan? Takut ular senduk lah, takut itu. Dulu tak fikir tentang ular tuan-tuan. Tak fikir. Ular yang takut dekat kita. Rumah saya dekat dengan landasan kereta api. Tunggu kereta api datang, letak paku atas rel landasan kereta api tu. Kereta api lalu, dia akan jadi pedang. Tu paku tu akan jadi pedang. Tu zaman kita kecil. Budak sekarang reti buat paku tu jadi pedang, tak reti tuan-tuan. Kita dulu kereta api itulah tempat kita main hide and seek. Orang putih sikit, main sembunyi-sembunyi. Hebat kita dulu. Hak paling nakal sekali, kawan-kawan bagi idea nakal. Kita letak batu besar-besar atas landasan kereta api, bila kereta api lalu bagi dia terbalik. Letaklah atur ni tu atas landasan kereta api. Nampak kereta api lari lintang pukang, takut kereta api terbalik, tak terbalik pun. Kan? Seronok. Kita kenang balik zaman kita dulu. Itu yang kata motor tadi, kemahiran motor tuan-tuan. Budak sekarang ni tak ada benda tu. Tak ada. Kecuali hak yang aktif lah. Yang main bola, main sukan, itu bagus. Benda ni kita kena didik anak kita. Keluar daripada rumah. Nikmatilah alam semula jadi yang Allah Ta'ala cipta untuk manusia, untuk hamba dia. Ini benda penting. Perubatan pun mengakui. Supaya dia tidak terlalu bergantung kepada gadget yang kita bagi itu. Jangan terlalu bergantung kepada komputer dalam bilik. Keluar daripada bilik. Nikmatilah alam sekeliling. Kemudian daripada itu dia akan belajar benda baru, tuan-tuan. Dia akan belajar benda baru. Banyak benda yang akan dia belajar. Macam mana nak jaga bulu binatang, macam mana nak biarkan binatang, macam mana nak jaga binatang hak sakit. Semua tu dia akan belajar. Dan binatang ni akan menjadi penghibur dia. Binatang tu akan entertain dia. Dia akan gelak ketawa, tengok tingkah laku binatang tadi. Semua tu akan menjadi hiburan untuk dia. Bukannya kita dedahkan anak kita dengan artis, selebriti, Korea, apa semua. Yang tu hak mengarut, yang akan merosakkan anak kita. Hak ni binatang tu akan jadi kawan dia, yang akan menyebabkan dia ketawa, terkekek-kekek. Sebab itunya binatang tu menjadi penghibur hati dia. Banyak manfaat tuan-tuan. Banyak manfaat. Sebenarnya dalam Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut banyak nama binatang dalam Quran. Para pengkaji Al-Quran, mereka menyenaraikan contoh-contoh. Ibil, unta. 2 kali Allah Taala sebut, surah Al-An'am ayat 44 dan surah Al-Ghashiyah ayat 17 sebagai contoh. Kan? Unta betina 7 kali, Al-A'raf, surah Hud, surah Al-Isra, surah Al-Qamar, surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syams. Kan? Itu contoh yang mana Allah Ta'ala sebut nama-nama binatang dalam Al-Quran. Al-Bahirah, unta betina yang telah beranak 5 kali, surah Maidah ayat 103. Sekali Allah Ta'ala sebut. Unta betina yang dibiarkan lepas bebas sebab dinazarkan kepada berhala 1 kali, surah Maidah ayat 103. Banyaklah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kambing betina, surah Maidah ayat 103. Kan? Kemudian banyak jenis-jenis unta tu, banyak yang Quran sebut. Lembu betina 9 kali Allah Ta'ala sebut. Anak lembu 10 kali Allah Ta'ala sebut. Kambing biri-biri 1 kali.
Kan? Kambing betina 2 kali, gajah 1 kali, kera 3 kali, kuda yang tangkas 1 kali, kuda yang terbaik 5 kali, kuda yang pantas berlari al-adiyat 1 kali. Banyaklah, keldai, khinzir, singa, anjing, binatang ternakan yang kita sebut ini, ikan, lebah, semut, labah-labah dan banyak lagi nama-nama binatang yang lain. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut benda-benda ni dalam Quran. Hatta nyamuk pun Allah Ta'ala sebut. Dia mesti ada sebab. Apa faedahnya untuk kita sebagai hamba Allah? Allah Ta'ala dia takkan sebut main-main tuan-tuan dalam Quran. Maka bila kita lihat para pengkaji Al-Quran, mereka menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menyebut tentang perkara-perkara tadi, dia ada tujuan dia. Dan kita nak tahu tujuan ini, maka kita lihat ulama-ulama tafsir sebagai contoh. Malam ni kita mengaji tafsir. Antara nama yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan seperti Al-Zamakhsyari, kan, Al-Fakhr Razi, Imam Qurtubi. Kalau hak contemporary ni Rashid Redha, Muhammad Al-Amin Al-Harari dan sebagainya. Banyak kan para researchers yang mengkaji Quran. Maka mereka menyenaraikan, ulama-ulama ini tuan-tuan menyenaraikan apa dia tujuan Allah Ta'ala sebut binatang ternakan dan juga binatang-binatang lain dalam Quran, dan malam ni dalam surah Yasin. Sebab apa? Contohnya ialah nombor 1, supaya kita merenung kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta haiwan itu. Kita tengok binatang tu, kita renung, kita fikirkan. Kita nak jadi hamba Allah, kita kena hayati kekuasaan Allah. Bagaimana ajaibnya dan istimewanya apa yang Allah Ta'ala cipta untuk kita. Contoh, tuan-tuan sekalian, surah An-Nahl ayat 68 hingga 69. Saya baca terjemahan sebab ayat ni panjang, saya baca terjemahan. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung ganang dan di pokok-pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan yang engkau suka, serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu. Dengan itu akan keluarlah dari dalam badannya minuman madu yang berlainan warnanya, yang mengandungi penawar bagi manusia daripada pelbagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang yang mahu berfikir. Ini satu contoh. Dia suruh kita fikir. Kita tuan-tuan fikir ke tidak ni? Oh, madu ni ubat, pakat minumlah madu. Tak kira dah minum banyak mana. Hak kencing manis pun minum madu juga sebab madu ubat. Hak ni masalah tuan-tuan. Orang sakit nak minum madu ke, nak makan habatus sauda ke, nak ambil ubat apa, minyak zaitun ke apa ke, kena consult dengan doktor yang tahu pasal penyakit kita daripada A sampai Z. Pasal apa? Sebab tidak semua makanan ni, yang setengah orang panggil makanan sunnah lah apa semua tu, tidak semua makanan tu sesuai dengan kita. Walaupun nama benda tu disebut dalam Quran. Minyak zaitun bukan sesuai dengan semua orang. Apa madu bukan sesuai dengan semua orang. Apatah lagi kadar banyak mana nak ambil tu. Kita kena dapatkan pandangan pakar. Sama ada benda yang kita nak makan tu sesuai ke tidak. Ni tambah-tambah zaman sekarang ni ada macam-macam makanan berkhasiat makjun lah. Apa makjun? Makjun.
Saya nak sebut pun rasa telur lidah. Hak dalam botol, letak atas meja makan, buh dalam apa bulat-bulat lah apa semua tu, ambil lah, belilah berapa. Siapa buat tak tahu. Kualiti, dia buat tu, dia kualiti tu siapa yang perhatikan, siapa yang awasi. Kita main makan je. Itu yang makan tu ceret sampai 2 minggu. Ni pasal apa ni ceret ni? Oh, kanser ke? Bukan kanser tu, hendak makan benda mengarut. Kita tak boleh tuan-tuan. Kita kena sayang diri kita. Kita nak makan apa, kena tahu kualiti benda tu. Benda ni sesuai ke tidak dengan kita. Siapa pihak berkuasa yang mengawasinya. Kita kena tahu. Kalau kita sayang kepada diri kita. Ada saudara saya tuan-tuan. Ni perempuan. Dia nak kurus. Ni tak ada kena mengena dengan siapa-siapa dalam masjid ni. Tak ada kena mengena dengan siapa-siapa. Jangan perasan pula ustaz kata kat aku kan. Tak, bukan dalam masjid ni. Ni cerita saudara saya. Sungguh, memang saudara saya sungguh. Dia nak kurus. Jadi ada saudara dia hak lain recommend kat dia suruh ambil satu apa istilah makjun. Saya pun tak berapa reti orang perempuan ni, jenis orang perempuan makan ni. Adalah satu jenis makanan yang orang perempuan duk pakat makan. Jadi hak recommend ni dia bagi tahu sebab benda tu jadi kat dia. Badan dia besar, bila dia ambil yang tu dia kurus. Dia kurus. Cantik badan dia. Tuan-tuan ingat senang ke orang perempuan nak turun 20 kilo? Susah tuan-tuan, 20 kilo nak turun. Saya try dah nak bagi turun. Turun 2 kilo, naik 5 kilo. Bukan senang, susah. Jadi orang perempuan ni tuan-tuan, dia recommend dekat, boleh kata my extended family lah, bukan saudara dekat sangat, agak jauh. So, ada satu jenis makanan ni yang boleh kuruskan badan. Sebab dia kawan tu berjaya kuruskan badan. Yang kawan yang kedua ni ambil sebagaimana recommendation. Dia ambil. Tuan-tuan tahu apa jadi? Apa jadi sekarang? Apa jadi sekarang tuan-tuan? Buah pinggang rosak. Habis buah pinggang tuan-tuan. Kena dialisis sekarang. Akibat daripada ambil makanan tanpa kelulusan pihak berautoriti. Tanpa dapatkan nasihat doktor ataupun pakar yang terlibat. Ambil ikut suka. Sebab kawan recommend, kita ambil. Apa jadi? Tengok. Tuan-tuan tak sayang ke kepada diri sendiri? Janganlah makan ikut suka, kan? Tengok dulu kelulusan pihak berautoriti mana yang bagi kelulusan, pakar mana yang recommend. Jangan kita ikut suka, tuan-tuan sekalian. Itu tak boleh. Baik. Yang keduanya apa dia tuan-tuan? Sebab Quran menceritakan kepada kita tentang faedah dan potensi yang ada pada haiwan itu. Apa yang kita boleh manfaatkan dia? Kan? Apa yang kita boleh manfaatkan dia? Sama ada kita nak jadikan dia sebagai pengangkutan kita, ataupun dia boleh punggah barang, ataupun dia sebagai perhiasan, dan macam-macam. Kan? Macam-macam. Dah Hasan dah? Masuk? Aduh, baik. Perhiasan. Tuan-tuan pelihara kucing, tengok kucing. Macam jenis kucing ada. Saya tengok rumah ada kawan saya tu tuan-tuan, kucing macam singa. Tengok tu dia macam singa. Jadi dia menjadi hiburan untuk anak kita. Kan? Ada kucing tu muka dia pemalas sungguh. Tengok muka tu tahu memang kucing pemalas. Tapi hiburan lah. Yang kata perhiasan. Jadi kalau tengok tu cantik. Ada dalam rumah kita. 2 ekor, 3 ekor dan sebagainya. Dia jadi perhiasan. Kan? Yang tu, itu adalah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran bila Quran menceritakan tentang binatang, maka tujuannya untuk menceritakan hukum hakam yang berkaitan dengan binatang tersebut sebagai panduan kepada kita semua. Cerita pasal khinzir, babi, cerita pasal bangkai dan sebagainya, maka dia ada hukum hakam yang terlibat. Kita bagi ruang untuk azan.
Sidang hadirin mukminin, untuk 10 minit yang terakhir ini kita dapati Quran menyebut nama-nama binatang dalam Quran untuk menjadi panduan kepada kita, sebab ciri ataupun perangai binatang tu dia ada dalam diri manusia, dan Allah menyebut tentang binatang itu supaya kita tidak menjadi seperti binatang itu. Apa dia binatang tu, tuan-tuan? Banyak, sebagaimana yang kita sebut tadi, senarai yang telah diberikan oleh para mufassirun apa yang ada dalam Quran. Antaranya untuk kesempatan pada malam ni, contohnya Quran sebut nyamuk. Surah Baqarah ayat 26. Allah Ta'ala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk buat perumpamaan, permisalan berupa nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Sebab apa nyamuk? Nyamuk ni apa perangai dia, tuan-tuan? Nyamuk ni dia hinggap kat kita, dia gigit kita, dia hisap darah kita, kita sakit. Dia kacau kita. Kita nak sembang pun tak boleh, kita nak tidur pun tak boleh, dia kacau kita.
Bila dia hinggap dekat lengan kita gatal, sakit. Bila dia hinggap kat betis kita nak makan kat kedai makan pun tak boleh. Pasal apa? Dia duduk gigit, isap darah. Itu yang kata nyamuk. Ada tak manusia hak perangai lagu ni, tuan-tuan? Ada tak manusia perangai lagu ni? Perangai dia suka kacau orang. Perangai dia, orang memang tak suka kat dia. Dia buat apa? Mesti dia akan sakitkan hati orang. Kalau dia cari duit, bisnes, dia akan sakitkan hati orang. Kalau dia berkawan, dia akan sakitkan orang. Akhirnya sampai dia mati, perangai dia suka menyakitkan hati orang, suka menyusahkan orang. Minta maaf lah nak bagi contoh sikit malam ni. Ada satu kes di mahkamah. Satu orang haji ni, dia macam kita lah tuan-tuan. Jenis orang masjid. Orang masjid petang-petang pakai kopiah, songkok, naik motor pergi masjid. Orang yang selalu datang masjid ni tuan-tuan, orang baik ke orang jahat? Orang baik lah pada zahirnya kan. Hakikatnya Allah yang tahu. Kita pandangan zahir kita sebagai manusia, orang yang datang masjid ni petang-petang naik motor, semayang 5 waktu di masjid, orang baik lah. Tapi apa yang berlaku? Anak dia mai jumpa saya. Anak dia kata, "Ustaz, ayah kami ada skandal dengan janda," dia kata. Saya bukan nak hina siapa-siapa, saya minta maaf dekat muslimat kat belakang kalau ada siapa yang janda, itu bukan niat saya. Saya nak cerita kes ni. Janda yang baik pun ramai kan, janda yang baik, yang solehah. Ni nak kena cover juga. Nanti ada siapa kat belakang marah kat saya, dia marking kereta saya, hak mana berat saya malam ni. Jadi hak janda yang baik ramai, tapi kita nak cerita hak janda kes ni, janda yang kes ni. Jadi anak-anak ni dia dah syak, ayah dia dah ada skandal dengan janda. Anak tuan-tuan, ayah dah 60, anak umur berapa? Ayah umur 60, anak umur berapa tuan-tuan? Anak umur 30, 40. Anak pun tua dah, beruban. Anak pun. Jadi anak pandai lah. Dia sudah curi tengok WhatsApp ayah dia. Tuan-tuan tahu macam mana nak curi tengok WhatsApp? Senang lah. Buka laptop, contoh, buka laptop, kita scan barcode. Kan? Lepas tu jangan lock out. Ni saya ajak ni malam ni pakat tengok cek telefon masing-masing. Entah. Anak dah baca lama dah WhatsApp tuan-tuan. Naya. Dia scan. Jadi anak boleh tengok dalam laptop. Tuan-tuan duduk I love you kat janda tu. Janda tu kata miss you too lah, haji apa semua. Dia boleh tahu. Yang haji ni pula, dia pergi tulis dalam tu, sayangku. Saya kata apa lah haji ni pergi tulis sayangku dekat nombor telefon skandal dia ni. Saya dah cerita dekat tuan-tuan, orang skandal hak cerdik sikit, dia bukan tulis sayangku ke kekasihku ke habibati ke, dia tak tulis yang tu. Dia ganti nama lain, Hussein tu Imam. Boleh nama lagu tu? Boleh nama Hasan Pomen. Jadi anak tidak syok sangat tulis Hasan Pomen ke Hussein tu Imam ke apa Ali Plumber ke. Ni pi tulis sayangku, dia pi tengok yang tu lah. Tengok sayangku ni tuan-tuan, tu dia. Hak ni rindu, hak tu rindu. Balik masjid, kopiah atas kepala duk rindu dah tuan-tuan. Umur 60, minta maaf lah. Umur 60. Lepas tu staff saya hantar dekat saya semua gambar dengan video semua tuan-tuan. Yang janda ni pula pandai tu nak goda tuan haji kita ni. Dia goda macam mana? Dia berkemban, ambil gambar dia berkemban. Janda ni pula tuan haji punya syok tengok tu, dia buka kopiah, baju tak pakai, ambil gambar dia selfie, pergi hantar kat janda tu. Saya kata pri dah. Tuan haji ni berat lah, tuan haji lagu ni. Tuan-tuan, kita ada nafsu belaka. Saya pun ada nafsu, tuan-tuan pun ada nafsu. Kita buat bagi elok. Kalau kita betul yang berkenan, kahwin. Jangan duk buat skandal tak elok ni. Selagi kita tak kahwin, selagi tu kita tak halal. Seorang ni kata apa kat saya?
Ustaz, saya tengok gambar nak muntah, dia kata. Dia kata nak muntah, tengok. Orang tua bercinta memanglah nak memanglah nak muntah. Umur 60 bercinta. Kan? Jadi janganlah kita nak kacau rumah tangga orang. Kalau betul kita halal, buat cara halal. Kalau kita nak redha Allah, buat cara halal. Jangan duk buat benda yang menyebabkan berkecamuk, bercerai-berai apa, bergaduh suami isteri dengan anak apa semua, jangan. Kita buat bagi elok. Kita hidup atas dunia ni, kita jangan ganggu orang, jangan menyakiti orang. Sebab itu Allah dia bagi contoh kan binatang-binatang. Ada sebab tuan-tuan sekalian. Samalah juga bila Quran sebut tentang babi, kita dah cerita dah banyak kali, babi ni perangai dia macam mana, suka kepada kotoran dan sebagainya, tidak ada rasa cemburu, maka kita jangan ada sifat-sifat yang seperti ini. Baik, samalah juga dengan kera. Kera disebut dalam Quran. Kera monyet ni tuan-tuan, satu binatang yang tamak, kan, dia tamak. Dan tamak itulah perumpamaan yang disandarkan, disabitkan dengan golongan Yahudi, menyebabkan mereka ni suka melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata cerita kaum hari Sabtu tu, kan, yang Allah Taala larang kepada mereka untuk menangkap ikan, sehingga akhirnya Allah Taala kata apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Itu contoh, kan, supaya kita jangan tamak. Kita nak apa pun tuan-tuan, kita jangan tamak. Itu benda biasa. Kita nak kereta, nak rumah, nak harta, kita nak ada suami, nak ada isteri, nak ada anak, nak kemasyhuran, nak pangkat. Jangan tamak. Sebab tamak itu akan merosakkan kita. Sebab kita akan langgar semua undang-undang, kita akan langgar semua peraturan, kita akan langgar hukum hakam agama, maka itu akan merosakkan kita. Jadi kita tak boleh. Jadi sidang hadirin mukminin setakat itu, walaupun banyaklah contoh-contoh seperti anjing dan sebagainya, yang mana dia ni sangat patuh. Dia patuh dekat siapa? Dia patuh kepada siapa yang boleh bagi dia makan minum. Jangan ada perangai lagu ni, kan, jenis perangai buruk. Walaupun dia orang tu jahat, kita akan patuh dekat dia. Pasal apa? Sebab dia boleh bagi kita makan, boleh bagi kita minum, boleh bagi kita kesenangan. Jangan ada perangai lagu tu, kan. Ini satu contoh-contoh yang buruk, kan, yang kita tak boleh tiru, tidak boleh ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memimpin kita dan melindungi kita daripada semua sifat-sifat yang tidak baik, dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat kepada kita daripada binatang-binatang ternakan yang kita miliki dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.